الحمد لله الحمد لله الذي أرسله المصطفى ونبيه المجتبى محمد الذي ينال به الدجى أخرج به الناس من ظلمة الشرك والكفر إلى النور والهدى فمن أطاعه واتبعه اهتدى ومن عصى فقد ضل وغوى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر syahid. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, man shalla bardain dakhala al-jannah. Barang siapa yang solat dua sejuk, iaitu sejuk waktu pagi, kalau waktu siang sejuk iaitu waktu asar, mereka dapat salat menunaikan perintah Allah, wajib bagi dia syurga. Allah Subhanahu wa taala telah berikan satu amalan yang dapat menghampirkan seorang dengan Allah. Dari umat Muhammad SAW diberikan amalan-amalan yang menyebabkan hampirnya mereka dengan Allah, dekatnya mereka dengan Allah. Tapi umat Muhammad SAW diberikan satu amalan hebat, sehingga nabi-nabi terdahulu ada yang ingin jadi nabi umat ini dan ingin jadi umat ini. Dan amalan ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Apa itu amalannya? Yaitu dakwah ilallah. Ini. Jadi satu karunia yang istimewa yang Allah berikan kepada umat ini. Umat ini telah dilantik menjadi dai Allah, mengajak manusia kepada Allah. Hingga waktu Isra' Mi'raj saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan tentang dialek Nabi dengan Allah. Ya Allah, ja'alta Isa ruhullah wa Ibrahim khalilullah wa Musa kalimullah. Ya Allah, Engkau telah jadikan Isa ruhmu, ya Allah. Engkau telah jadikan Musa boleh bercakap-cakap denganmu, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah jadikan Ibrahim kekasihmu. Terus Allah jawab, Muhammad, inni ja'altu ummataka khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Wahai Muhammad, tidakkah kamu suka aku telah lantik umatmu menjadi umat sebaik-baik umat? Ini Isra' Mi'raj lagi istihad. Begitu juga tentang kerja dakwah ni, amar ma'ruf nahi munkar, itu maktuban fi Zabur. Itu sudah tertulis di dalam kitab Zabur dan kitab Injil. Kerja umat ini. Allah besar, ibu-ibu.
maka kita kena jadikan kerja dakwah ni adalah maksud hidup kita. Kata ulama, macam mana caranya satu orang ni betul bahawasanya kerja dakwah ni kerja dia dijadikan maksud hidup dia, jalan hidup dia. Apa buktinya? 4 perkara bukti. Pertama, ibu-ibu lihat, isteri ibu-ibu ada tak 4 perkara? Ataupun ibu-ibu jadi da'iyah tak? Ataupun menjadi da'iyah. Kalau da'iyah, da'i. Tapi kalau da'iyah, jadi penyakit. Isteri jadi penyakit. Suami, da'i. Jadi da'i betul. Kalau da'i, itu penyakit. Kalau dengan ain, itu da'i. Orang mengajak kepada Allah. Tapi kalau da'i pakai hamzah, penyakit. Da'un. Penyakit. Jangan senang-senang orang. Da'i. Penyakit ni. Itu orang yang banyak orang tak keluar. Disebabkan dia. Itu penyakit. Kalau penyakit kolesterol tak apa. Banyak orang penyakit kolesterol keluar dari jalan Allah. Ia penyakit penghalang hidayah. 4. Pertama, buat kerja tanpa tazkir. Merah ni. Dibalik-balik dari markas, beritahu. Apa, abang besok keluar lah. Apa, ada takazah, 4 bulan tak sempurna. Abang baru balik. Ini takazah ni. Oh, ini memang suami top punya. Suami top punya. Kalau ibu-ibu punya suami macam ni, top punya macam ni. Bangga. Terus, zuk sampai hisap. Masuk isteri dalam syurga tanpa hisap. Dahsyat macam ni. Buat kerja mesti tanpa skill ni. Buat kerja tanpa ini nak gas usuli. Tuan, gas ni. Tak datang sekejap ya, saya ada di Giant. Allah. Gas nak buat gas pun dia tak skill. Tuan, gas kedua ni. Allah Tuan, minta maaf lah. Lupa tadi. Lupa pula. Kerja yang menyebabkan dia nak masuk syurga boleh lupa. Tapi kerja tu dia tak pernah lupa. Assalamualaikum. Tuan Haji kenapa tak datang kerja? Lupa saya. Tak ada. Tak ada kalau kerja dunia ni. Kerja dunia ni tak ada. Tak ada skill juga sama isteri. Abang pergi kerja. Tak ada. Malam-malam pun suami saya ke isteri. Adik, besok abang pakai baju ini setrika. Kalau tak setrika, awak ni pekat ke tak pekat ni? Setrika tengok saya tak pakai baju apa ni? Kalau jenis garang, suami garang. Kalau yang tak garang, tak jadi ke? Tak apalah, abang pakai macam ni je. Ini ya, suami yang tak garang. Suami yang tak garang. Ibu. Jadi, tak ada tak skill. Isteri lagi, anak lagi. Kalau time buat dakwah, Tuan, dah kedua. Allah terlupa. Saya dah nikah saya pasal raya dah. Sebab 2 hari lagi nak raya ni, anak nak minta ini. Kita buat dakwah lah Tuan. Kalau time gasnya hari raya, bukan time gas hari raya, kena buat gas. Barulah ibu-ibu tengok jadual suami. Kena hari apa raya? Kalau kena gas, bang, gas jam 6, minta maaf, sorry. Tak balik kampung ni bang. Sebab pada masa hari Ahad tu, memang abang kena gas. Kita balik besok laginya. Besoknya, hari kedua. Barulah isteri dengan suami ni yang dikatakan al-mu'minuna wal-mu'minat. Dalam Quran, ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sifat orang beriman laki-laki dan perempuannya mesti saling bantu-membantu di mana? Amar ma'ruf nahi munkar. Baru macam ni suami lemah, isteri kuat. Suami kalau dua-duanya kuat, maju. Tak apa bang, kita korban bang. Dan sampai tak skill. Keluar 3 hari tak sampai usuli. Ini usuli semua. Ya Allah. Tuan, 72 jam. Usuli dulu. Nak keluar 3 hari diusuli. Suami ibu-ibu ni diusuli. Macam mana dia cakap dakwah masuk hidup kalau bayan berapi? Serban bertingkat-tingkat, cakap hakikat. Lain keluar 3 hari, langsung. Apa diusuli dulu? Allah Akbar. Macam mana buat kerja macam ni kan? Kedua, yang dimaksud kerja ni, jadikan kerja maksud hidup ni. Kedua iaitu mengorbankan keinginan.
Ni kata masyarakat kita mengorbankan keinginan orang yang dikan dakwah, maksud itu dia mengerti mengorbankan keinginan dia. Abang katanya, kita nanti tengah hari kita pergi ke balik kampung. Tiba-tiba ada call markas. Tuan Haji Muhammad Noh diminta untuk ke markas sebab ada mesyuarat mendadak, ada takazah tak sempurna. Takazah tentang dengan isteri. Tak apa bang, kita korban saja. Oh, maju. Tak boleh ni. Ini saya sudah balik plan nak balik kampung. Jangan-jangan. Saya lagi. Suami pun takut dengan isteri, takut diri. Abang pergi saja, saya balik kampung. Saya serang-serang. Tak payah. Bukan main ni. Suami pun sabar kan? Tak apalah. Saya bagi tahu markas dulu. Kita tak boleh lah. Saya tak bagi. Kita sudah plan balik kampung. Suami. Pak turut. Allah, dalam bab agama ni tak jadi Pak turut ni. Tak boleh jadi Pak turut. Jadi ibu-ibu yang diakan Allah SWT, supaya setiap ibu nak jadikan suami dia buat kerja sungguh-sungguh macam sahabat. Sebab agama ni nak menyelamatkan seorang daripada azab Allah SWT dalam kubur, dalam mahsyar. Mesti usahakan. Suami mengusahakan isteri. Buat macam itu juga. Macam mana isteri jadi alimah, jadi hafizah, jadi abidah, jadi zaidah, jadi murabbiyah. Jadi muallimah. Macam tu. Begitu suami, isteri nak jadikan suami ni jadi satu orang yang soleh, satu orang da'i, satu orang yang abid. Mesti usahakan juga. Bagi peluang untuk buat usaha agama ni. Supaya maju dia dalam usaha agama. Allah terima dia, Allah kabul dia. Bagi peluang. Korbankan keinginan. Jadi orang buat dakwah ni mesti korbankan keinginan dia. Nafsu dia. Nafsu tak suka. Terima jemaah ngam-ngam hari raya ni. Terima jemaah hari raya ni macam mana ni bang katanya. Kalau korban saja, sahabat yang korban keinginan, terus berita gembira syurga daripada Allah. Sahabat ni, peperangan Badar ni, itu adalah sahabat yang telah letih-letih daripada Uhud dah. Dah luka-luka tu. Pasti lagi perang lagi. Itu pun terus sambut takazah lagi. Mereka yang mana mengorbankan keinginan mereka ni, Allah Subhanahu wa ta'ala bagi berita gembira tentang syurga. Khadijah ni korbankan keinginan Khadijah. Kalau orang sekarang jadi macam Khadijah tu, tak pakai Izora. Izora tak pakai. Jadi begitu dapur belakang ada masalah masuk diundang. Dalam seketika. Terus dalam seketika. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah wanita ni macam, kalau semua wanita ni macam Khadijah radhiyallahu anha, bagus orang kalau macam Khadijah ni. Tapi wanita pada saat ini tak macam Khadijah. Kalau macam Khadijah, semua korban orang yang mana terkenal dermawan. Khadijah ni masuk syurga, dan berita syurga daripada Allah ni tentang syurga Khadijah, dan bukan kerana dia ibadat mantap Khadijah ni. Bukan itu Allah kira salam. Tak. Disebabkan pengorbanannya tu. Allah SWT salam kepada Khadijah. Di antaranya kalangan wanita yang mendapat salam daripada Allah sebelum meninggal dunia. Diberitakan tentang syurga yang disediakan untuknya dikarenakan pengorbanan atas agama. Korbankan keinginan dia, perasaan dia, harta dia untuk agama. Allah berikan berita gembira tentang syurga. Ni dahsyat pengorbanan atas agama ni ibu-ibu. Macam tu. Cuma wanita pada saat ini ni tak macam Khadijah. Jadi tengok abang Izora sudah lama kita ni, tukar sikit tune kita.
Beli BMW. Oh, Alphard apa katanya? Ini pula ni. Tak maju-maju. Yang ada ni tuan-tuan, yang ada ni korban untuk agama baru kita maju. Jadi ibu-ibu apa yang ada ni dikorbankan untuk kita maju. Kalau ibu-ibu memang korban ikhlas daripada hati untuk maju atas maksud agama ni, Allah suka. Allah suka. Dan orang yang macam ini, wanita macam ini akan dimajukan dalam usaha agama. Orang yang beri korban keinginan dia. Tak boleh ni gelang sayang ni bang. Sayang ni bang, gelang ni bang. Tapi tak apalah bang. Sebab abang nak keluar negara jauh. Korban. Maju. Wanita ni akan dimajukan oleh Allah dalam usaha agama. Jadi siapa saja yang mengorbankan keinginan dia atas kerja agama ni, maka Allah SWT akan majukan dia. Yang ketiga, dakwah dijadikan maksud hidup. Yang ketiga, dakwah dijadikan maksud hidup yang ketiga, iaitu buat kerja hari-hari. Buat kerja hari-hari. Dakwah ni buat kerja hari-hari. Ni nusrah jemaah masturat. Kalau ada jemaah masturat nusrah. Ni bagi wanita ni. Kalau tak plan untuk ziarah isteri-isteri orang yang ditinggalkan. Kalau tak plan tengok jiran-jiran yang sakit. Ni. Yang laki-laki pun sama juga. Hari-hari buat kerja. Gas 2 jam setengah. Takaza, nusrah jemaah, macam tu, khidmat. Kena buat kerja hari-hari. Ini cuti 2 jam setengah pun tak buat. Kenapa tak buat? Biasalah, on off. Senang cakap dia on off tadi. Allah tak suka on off ni. Allah nak kita buat kerja hari-hari. Itu sahabat. Jadi Ayyub Al-Ansari ni, kita sudah kenal, adalah orang yang mana ketika Nabi hijrah, yang pertama kali terima jemaah Nabi ni Ayyub Al-Ansari. Jadi tolong lama dah dengan Nabi, bagi makhluk semua dah. Setelah lama di Madinah, sudah perang dengan Nabi juga, bantu Nabi buat dakwah juga, bantu orang-orang muhajir juga. Pada satu ketika dia pun cerita dengan kawan-kawannya, kita sudah lama ni, kita dah bantu Nabi ni katanya. Terus macam mana? Kita tengoklah kebun-kebun kita tu, bagilah orang-orang baru keluar ke jalan Allah katanya. Ada keinginan macam ini saja. Terus ayat turun, ya ayyuhallazina amanu la tulqu aydiyakum ila tahluka. Orang korban macam ni ditegur oleh Allah, nak rehat sekejap je. Ibu-ibu jangan bagi rehat suami ni. Jangan bagi rehat. Allah tak suka. Mesti buat kerja hari-hari. Macam tu. Berdoa hari-hari. Membuat amal hari-hari. Lepas itu yang keempat, wujudkan kecintaan atas usaha. Wujudkan kecintaan atas usaha. Kalau satu orang ni wujudkan kecintaan usaha ni, dia macam mana hias, tak boleh tidur. Kalau dia tak boleh dakwah, dia gelisah. Tak makan tak apa, tapi kalau tak buat dakwah ni, dia gelisah. Dia tak boleh tidur. Risau dia kalau tak jumpa orang kampung. Macam itu juga ibu-ibu. Ibu-ibu mesti risau kalau satu hari tak buat dakwah. Apalagi lebih nak dekat raya. Nak dekat raya ni, banyak tetamu-tamu datang ke rumah ni. Banyak tamu-tamu datang ke rumah, bukan taskil 3 hari. Taskil lansir baru. Banyak. Ini masa itulah ibu-ibu nak gunakan peluang balik 10 hari ini. Datang saja orang cerita langsir. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga ni pada bulan Ramadan dihias untuk kita ni. Kita kena banyak amal ni, bukan sibuk nak dengan langsir ni. Dakwah ni. Sediakan wanita-wanita yang datang dakwah mereka ni, supaya mereka ni pentingkan akhirat daripada pentingkan dunia.
Ramai pada saat ini wanita-wanita ni terlepas, iaitu malam jaizah. Malam pengurniaan daripada Allah bagi orang yang mana telah buat kerja dalam bulan Ramadan. Tapi pada bulan Ramadan yang mana malam hari raya itu malam mustajab doa, leka dengan amalan. Jadi ibu-ibu dakwah dia bawa kepada amal. Ni peluang dia, wujudkan rasa cinta kepada usaha ni. Kalau tak wujud rasa cinta, ditinggal tak ada apa-apa. Ditinggal tak ada apa-apa. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kalau orang ni ada 4 perkara ni, maka dia sesungguhnya dia buat kerja sungguh-sungguh. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita buat kerja sungguh-sungguh tadi ada 4 perkara ni, kita akan maju dalam usaha ni. Kalaulah wanita ada 4 perkara ini juga, dia akan maju dalam usaha agama seperti mana majunya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni setelah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat pengorbanan dengan Nabi, dah tak lihat niaga dia, perniagaan dia dah. Bankrupt terus korbankan yang ada sampai tak ada apa-apa. Macam itulah ke tahap pengorbanan untuk agama, maka agama akan maju. Begitu juga wanita pada saat ini ni, apabila dia korbankan seluruh keinginan dia hanya untuk majukan agama ni, korbankan seluruh apa yang ada hanya untuk agama ni, maka agamanya akan maju dan agamanya akan masuk di setiap rumah-rumah orang Islam. Dan kita akan lihat wanita-wanita semua akan tutup aurat dengan sempurna. Laki-laki semua azan diazankan. Mereka akan tinggalkan pekerjaan mereka, iaitu mereka terus ke masjid-masjid yang mana di tempat itu dilakukan azan. Tahap macam itu agama ni akan diamalkan oleh manusia apabila wanita buat pengorbanan. Wanita ni paling kuat di dalam agama. Wanita ni adalah paling kuat. Orang yang mana bersama dengan Nabi buat pengorbanan di dalam agama ni, iaitu wanita dulu. Siapa itu? Khadijah radhiyallahu anha. Orang yang syahid pertama kali dalam agama ni, asal masuk agama ni adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Jadi wanita yang mana buat pengorbanan asal masuk agama ni, sehingga kena tampar oleh Umar radhiyallahu anhu, iaitu wanita, adik perempuan dia. Utsman radhiyallahu anhu, yang mana masuk Islam, iaitu telah dipujuk berulang-ulang kali oleh siapa? Oleh makcik dia. Wanita ni kuat, dia punya pengaruh dia. Wanita ni apabila gunakan power dia, pengaruh dia nak mempengaruhi seseorang ni, laki-laki ni, supaya dia amal agama dia kuat. Dan doa wanita seperti ini makbul. Doa satu orang wanita solehah itu lebih baik makbul, lebih terima doa dia dibanding 70 orang soleh di doa dia. Teror tak teror perempuan. Teror dia. Main ni ibu. Ibu-ibu ni kalau doa saja, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh macam Maria. Ibu-ibu ini duduk dalam rumah aja, doa dengan Allah, terus datang. Pada masa itu ibu tak berhajat dengan suami. Suami engineer ke, doktor ke, profesor ke. Tak terkesan dah. Allah sempurnakan. Tak berhajat dengan suami dah. Ini ibu. Pada masa itu, maka wujud rasa kecintaan dalam hati dengan usaha agama. Bila wanita ni seperti macam ini, apabila dia mengorbankan keinginan, maka kedudukan wanita akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Wanita diangkat ni, derajat dia bermula ketika Nabi buat dakwah. Sebelum tu, datang haid saja, perempuan dihalau sama suaminya. Keluar awak? Tak nak. Kamu tak boleh, tak nak. Orang-orang kafir jahiliyah dulu tak nak isteri dia datang haid. Lepas itu, kalau nak, kadang-kadang dibagi dengan orang. Sampai ke tak macam tu. Dihina betul perempuan ni. Kadang-kadang perempuan yang hamil pun dibelah hidup-hidup, dijadikan bahan perjudian. Ni tengok perempuan yang mengandung ni tengah lewat depan kita ni. Dia, anak yang dikandung ni laki-laki ke perempuan? Okey, jutawan. Okey, 100 unta laki-laki, 200 unta perempuan. Lepas itu ditangkap perempuan, dibelah hidup-hidup. Macam tu wanita, terus tak ada harganya. Di zaman Bani Israel pun macam itu juga. Wanita pun tak ada harganya. Sampailah ke zaman Nabi Muhammad SAW,
pun perempuan ini tak ada nilainya. Rendah nilai dia. Dijadikan budak. Nak dipakai, tak nak tak dipakai. Saya pakai tahap macam itu. Ketika Nabi buat dakwah, ibu-ibu, baru wanita ini diangkat. Nilai dia jadi tinggi. Dan Nabi telah bagi tahu tempat wanita adalah di rumah, bukan di jalan-jalan. Tempat wanita adalah di rumah. Agama ini akan maju apabila wanita ada di rumah. Ni, tengok ni. Laki-laki akan khusyuk salat dia apabila wanita di rumah. Sebab Nabi bagi tahu, kalau satu orang ni dapat jaga mata dia, Allah akan bagi kelezatan ibadat. Disebabkan mata tak boleh jaga, ibadat tak ada lazat. Kenapa? Sebab di luar-luar ni wanita-wanita semua keluar rumah. Sama je dengan orang bukan Islam wanita pada saat ini. Tapi ibu-ibu yang dimakan Allah SWT ingin nak kembalikan wanita pada tempat dia. Maka wanita ni mulia. Maka kata Nabi, sebaik wanita dalam rumah, sebaik wanita dalam empat segi itu. Paling belakang wanita makin mulia, makin belakang makin mulia. Wanita ni makin tak menampakkan diri dia, makin mulia. Ini pentingnya keluar dari jalan Allah, semua ditutup. Suara pun jangan ada. Suara wanita ni nak jaga ni. Yang bukan mahram jangan bersuara di depan bukan mahramnya. Cerita orang ni, jaga. Ada, datangkan rasa takut. Bahwasan ini larangan Allah. Datangkan. Kecuali masa-masa yang mana terdesak. Macam tu. Jaga suara. Dia bukan mahram. Datangkan rasa takut. Ini larangan Allah. Ini takwa. Kita keluar dari yang Allah untuk dapat ni. Hakikat ni. Jadi kalau kita sembang saja dengan bukan mahram, macam sama lah dengan orang bukan berusaha agama tu. Pakcik, dari mana? Pakcik tu. Suami mana? Tak ada. Boy, pergi mana? Sembang pula, ya Allah. Sembang dengan bukan mahram pula. Apa cerita ni? Cerita apa ni? Macam mana orang nak ikut? Macam mana Allah nak Islam? Perkara yang dilarang dilanggar. Allahu Akbar. Datangkan rasa takut. Benda ni tak boleh ni. Ini bukan mahram ni. Tak boleh. Wanita ni. Jadi kata Maulana Ubaidillah. Wanita ni kadang-kadang tertipu kan. Macam sidai baju. Dia keluar rumah. Tak ada orang ni. Tipu sidai. Terangkatlah tangan dia. Nampaklah tangan dia. Nampaklah kaki dia. Allah. Ini ditipu syaitan. Wanita ini mesti hati-hati. Sebab syaitan ni halus. Ketika wanita ni keluar rumah saja, ia tersyarafu syaitan. Syaitan terus ikut dia. Ini dahsyatnya syaitan ni. Kalau laki-laki keluar, syaitan ikut. Tak ada dalam hadis. Yang ada ni kalau wanita keluar saja, terus syaitan ikut. Nak memperdaya dia. Ni. Jangan main-main ibu-ibu. Hati-hati ibu-ibu. Setiap pergerakan wanita ni perhatikan. Halus-halusnya oleh syaitan. Supaya wanita ini diguna oleh syaitan nak merosak diri dia, nak merosak orang lain. Jadi ibu-ibu yang Allah SWT ini jaga. Makanya dalam Al-Quran ni dia tak ada nama wanita disebut. Supaya wanita ni menyembunyikan diri. Supaya wanita menyembunyikan diri, tak menampakkan diri, atas suaranya pun jangan tampakkan. Suaramu pun jangan sampai didengar. Maka Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Apa? Larangan kepada wanita jangan bercakap lunak dengan orang yang bukan mahram. Takut didengar oleh orang yang mana di dalam hatinya ada sifat munafik. Mereka suka dengan tu. Kalau dengan orang bukan main. Pakcik nak pergi mana? Oh pakcik, pergi pasar. Baik ni pakcik. Abang nak pergi mana abang ni? Dengan suami lain pula. Dengan suami ni dia suruh lemah lembut. Perintah Allah dan perintah Rasul. Dengan orang lain ni, kalau bukan mahram, kalau tanya suami mana? Suami tak ada lah. Macam tu. Suami tak ada. Lemah lembut. Kalau dengan suami, tak ada lah abang barangnya ni. Apa lah abang ni? Ya Allah. Terbalik. Jadi ini orang baru, jangan sampai orang buat usaha agama dia punya sifat macam ni. Allah larang. Ini kita keluar di jalan Allah supaya takut larangan Allah. Macam mana nak taat perintah Allah?
Sebab wanita ni syurga dia pada suami. Satu orang wanita, sekisah dia. Orang wanita ni, kata suaminya, awak tak boleh pergi mana-mana. Orang tuanya sakit, dia pun izin, tak pergi. Malahan dalam kisah tu, loteng tau. 2 tingkat rumah dia. Bawa satu di atas, satu di bawah. Di bawah je orang tuanya. Tak bagi. Suaminya tak bagi. Sampai meninggal pun, suaminya tak bagi. Tak bagi, abang, saya nak tengok, abang nak kemumikan orang tua saya ni. Tak boleh. Tak bagi juga. Perasaan wanita kan, orang tua nak meninggal. Meletup. Macam bom atom. Tapi dia tahan sebab suami tak bagi. Nak jaga ni. Nak jaga syurga ni. Nak jaga. Sampailah dikebumikan, wanita ni tetap datang. Hatta terakhir hayat orang tuanya. Malam tu mimpi ibu dia. Mimpi orang tadi. Wahai anakku, sesungguhnya Allah telah kurniakan syurga disebabkan kesabaran awak terhadap suami awak. Selepas itu kata ulama, wanita ni tambah sabar pelayan suami yang perangai yang tak elok. Sebab apa? Dengan bersabar inilah Allah makin tingkatkan syurga. Allah makin tingkat derajatnya dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ibu-ibu. Jadi berlawanan akal perintah Allah ni, jangan diakal-akal. Perintah Allah ni berlawan dengan akal. Tak boleh. Jadi kita kena usaha macam tu. Supaya ada sifat macam tu. Maka dalam Al-Quran tak ada nama wanita disebut, disembunyikan, nak tunjukkan wanita ni mulia. Sampai dalam Al-Quran diletak satu surah, Suratul Nisa. Nak tunjukkan mulia wanita ni, Allah letak nama wanita. Sebab itu dalam Quran tak disebut nama wanita kecuali Maryam. Kenapa Maryam disebut dalam Quran? Karena Maryam ini namanya tidak dinisbah kepada mana laki-laki. Sebab Maryam ini tidak punya suami. Ya Allah, yang lain tu Allah tutup cerita namanya. Hatta Ummu Jamil wa mura'atuhu hammalatal hatab. Tak diceritakan namanya. Malah itulah isteri orang kafir. Wa mura'atanu wa mura'atalut. Ni isteri orang, satu orang nabi yang tidak beriman. Pun tak dikeluarkan namanya. Di surah At-Tahrim, lima tuharrimu ma'ahallallah. Tak diceritakan surah Tahrim ni menceritakan tentang Aisyah dengan Hafsah. Tak diceritakan juga namanya. Qad sami Allah qaulal lati tashtaki. Surah Mujadalah. Cerita tentang Khawlah binti Sa'labah. Tak disebutkan namanya. Jadi banyak nama-nama wanita dalam Quran ni tak disebut namanya. Kata ulama nak tutup. Mulia wanita. Hatta namanya pun Allah tak sebutkan. Ini nama awak siapa? Nama saya Erna. Bagi tahu pula. Bagi tahu pula. Kita keluar di jalan Allah ni sampai nama isteri kita tak bagi tahu. Alia Azhar, tak disebut nama dia. Alia Zinuddin, tak disebut nama dia. Sampai ke nama pun kita diajar. Memang dalam Quran pun diajar supaya tak disebut nama tu. Ini tiba-tiba kita lepas keluar di jalan Allah, jawab lewat WhatsApp. Nama saya Siti Zahra. Itulah ni. Da'i yang mana ni tak jadi da'i, jadi da'i. Jadi penyakit. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya kita keluar di jalan Allah. Semua diajar di jalan Allah. Cuma kita tak, sebab usaha ni usaha halus. Sangat halus. Orang lain tak nampak. Kalau kita buat usaha lagi, setiap pergerakan kita ni, itu ada maksud. Kenapa buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Halus. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita nak faham lagi atas agama ni. Supaya wanita ni makin dimuliakan lagi. Tahu tanggungjawab dia. Maka ulama kita minta korban lagi ada maksud agama. Maka wanita-wanita dia dan sahabat ni dia ganas. Ganas. Bukan ganas pukul suami tau. Jadi Amr bin Jamuh. Kan? Satu orang yang tempang. Amr bin Jamuh.
Amal bin Jamu. Tempang, balik. Sebenarnya dia uzur. Oh, tak. Adik, saya tak boleh lah ikut perang sebab saya cakap, abang malu je. Apalah abang ni? Bukan gentleman macam ni. Gentlewoman. Gentleman lah maksud kawan. Abang ni kepencut ni. Abang ni buat alasan je. Oh, semangat dibakar, semangat sama isteri. Terus, walaupun tak dibagi oleh Nabi, keluar rumah. Lepas tu doa, ya Allah, jangan pada la tarudduna illa ahdina. Jangan kamu kembalikan kepada keluargaku. Terus syahid di jalan Allah, tak kembali juga. Ini wanita ni memberikan semangat atas suami dia. Jadi wanita pada saat ini mesti jadi semangat. Kalau taknya, kalau suami isteri tak semangat untuk agama ni, suruh suami buat usaha agama sungguh-sungguh dan dia tak jadi penyemangat dia akan menjadi penyemangat juga. Abang buat kerja sungguh-sungguh tak? Tengok jiran sudah bangun rumah. Kita nak bangun rumah juga tau. Jiran sudah, dari dulu, kita exora saja dari dulu. Tengok jiran sudah beli rumah. Beza. Jadi ibu-ibu ini mengenai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita ni sementara saja di dunia, kita akan tinggal dunia ni. Tempat kita ada syurga, orang beriman ada tempatnya syurga, disediakan oleh Allah. Wanita yang mana keluar di jalan Allah dan menggalakkan suami keluar di jalan Allah, menjaga mahram dia keluar di jalan Allah, maka dia akan memasuki syurga lebih dahulu daripada suami dia. Dilayan oleh bidadari-bidadari. Menunggu suami ini hanya disediakan alat peralatan hias saja, belum berhias saja, suami sudah datang. Suami pun tak kenal. Kenapa? Cahaya yang ada pada wanita tadi. Maka di hari kiamat nanti, orang-orang yang mana buat usaha agama, wanita yang buat usaha agama, yang dah menutup auratnya dengan sempurna, Allah Subhanahu Wa Taala akan datang jarah kepada wanita ni dan mengatakan, aku redha kepada kamu. Tapi selain daripada itu, wanita pada saat itu, wanita semua manusia akan jumpa Allah untuk apa? Untuk mengisytiharkan tentang keredaan Allah. Nak tunjukkan macam mana Fatimah melintas titian sirat. Mana Fatimah ni dijaga aurat dia. Melintas titian sirat pada masa itu. Seluruh manusia dan mereka suruh tunggu pandangan. Fatimah ingin lalu. Pada masa itu. Begitu juga wanita pada saat ini. Apabila buat pengorbanan untuk agama dan dia tutup aurat dengan jaga aurat dengan sempurna. Begitu juga nanti. Melintas titian sirat. Pun sama juga. Di dunia dia telah jaga panas-panas. Dalam keadaan panas dijaga. Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan di depan manusia nanti. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini maksudnya supaya setiap wanita faham kerja dia, kemuliaan dia. Kalau wanita tak bangun atas kerja dia, maka wanita ini macam wanita kampung saja. Dia tak tahu mulianya di mana. Macam mana taraf surga dia nanti di akhirat, dengan apa dia akan mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah, dia tak tahu. Malah Allah telah letak dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal-mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka wanita pada zaman Nabi SAW faham kemuliaan ini, kerja ini, ketinggian kerja ini, keagungan kerja ini, sehingga dia korbankan seluruh harta dia, korbankan suami dia, korbankan anak dia, keluarga Yasir, semua Sumayyah, anak dia suami dia Yasir, anak dia Ammar, semua terkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Yasir, yaitu diikat kedua kaki dia, ditarik dengan kuda berlainan arah, terbelah kaki dia. Begitu juga Sumayyah terbunuh atas maksud agama. Begitu juga Ammar terbunuh atas maksud agama. Kata ulama, sehingga Nabi beri berita gembira, sabran ya ala Yasir, fa inna maidukumul jannah. Kamu bersabar wahai keluarga Yasir, sungguh syurga telah menunggu kamu. Jadi orang yang korban atas agama di surga telah menunggu ibu-ibu. Pada masa saat ini, kalau satu orang dipaham dengan korban dengan agama, korban atas agama, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan surga bagi ibu-ibu seperti mana Allah telah siapkan surga kepada sahabat-sahabat yang terkorban atas maksud agama. Sahabat nanti di depan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka semua ada bukti. Ya Allah, kata Sumayyah, lihat saya ya Allah telah terbunuh atas maksud agama. Ya Allah, lihat kedua paha saya ya Allah telah terbelah atas maksud agama. Ya Allah, lihat belakang saya ya Allah hancur diseret di bara-bara api. Ya Allah, lihat dada saya dihempas dengan batu. Ya Allah, lihat tangan saya ya Allah terpotong atas maksud agama. Ya Allah, lihat dada saya dibelah atas maksud agama. Setiap sahabat dan sahabiah dan anak sahabat semua ada bukti di depan Allah. Tapi saya dan ibu-ibu, apa buktinya nanti di depan Allah?
kalau tak berkorban atas maksud agama ini. Pada saat ini, apabila satu orang Islam, laki, perempuan, kanak-kanak, tua, muda, tidak korban atas maksud agama, maka masa yang sama, hari yang sama, satu orang pemabuk tak sempat bertobat, dimati dan terus masuk neraka Allah. Satu orang penzina disebabkan kita tak korban atas agama, mati tak sempat bertobat, terus masuk neraka. Satu orang yang makan rasuah tak sempat bertobat karena kita tak berusaha agama, mati pada masa itu, maka terus masuk surga. Satu orang yang buat dosa tak sempat bertobat kerana kita tak berusaha agama, tak korban atas maksud agama, mati pada saat itu, terus masuk surga. Ini sebab salah kita. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mintalah pengorbanan ibu-ibu, suami ibu-ibu. Tulis nama. Sekarang ni bukan masa 40 hari. Masa sekarang adalah 4 bulan setiap tahun. Cancel nama suami 40 hari. Dan balik ke rumah bagi tahu dengan abang, sediakan. Abang mesti 4 bulan apa yang terjadi. Pasti 4 bulan juga. Karena semangat seperti inilah ibu-ibu dan suami keluar di jalan Allah, maka seluruh pahala ibu akan dapat. Kerananya ibu mati pada masa itu, surga terus bagi ibu. Sebab pengorbanan suami. Sekarang bagi nama insya-Allah. Baik itu doa. Sempurna.